Anda sedang melihat sebuah pulau yang mungkin Anda tidak pernah dengar sebelum ini. Pulau ini sepanjang 8 km, Anda boleh berjalan dari hujung ke hujung dalam kurang 2 jam. Semua penduduknya boleh muat dalam stadium bola sepak bersaiz sederhana. Ia membiayai salah satu rejim paling berbahaya di dunia. Setiap peluru berpandu balistik dan drone Shahed yang Iran lancarkan dalam beberapa minggu ini, gaji tentara, birokrat, hakim yang menghukum mati penentang, program nuklir, semuanya melalui pulau ini sebelum ia wujud. 90% ekspor minyak Iran keluar dari sini, dari satu titik sahaja, satu kelemahan tunggal. Iran telah berdekad-dekad menumpukan segalanya di sini, menyangka mereka membina kekuatan. Tetapi semakin banyak kuasa yang Anda tumpukan di satu tempat, semakin besarlah tempat itu menjadi sasaran. Dan sekarang, menurut sumber dari dalam Rumah Putih, Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan untuk menghantar ribuan askar ke Tomala. Bukan mengebom, tetapi mengambil alih. Untuk misi ini, Anda tidak hantar sembarangan askar, Anda hantar orang-orang yang sama yang masuk ke Venezuela, melintasi Caracas dalam gelap dan menangkap Maduro dalam masa kurang dari 5 menit. Hari ini Anda akan faham cara pencerobohan ini akan berfungsi. Siapakah lelaki-lelaki yang dipilih? Bagaimana mereka merancang untuk memasuki sebuah pulau yang dipertahankan langkah demi langkah, dan kenapa? Adakah ini operasi paling berisiko pernah dicadangkan oleh Amerika Syarikat? Tetapi sebelum bercakap tentang lelaki-lelaki itu, Anda perlu faham kenapa pulau ini wujud dan kenapa ia menjadi tumit Achilles bagi seluruh negara. Pulau Karge terletak di Teluk Parsi, kira-kira 25 km dari pantai Iran. Ia rata, kecil dan tiada apa-apa yang istimewa apabila Anda melihat dari atas. Tetapi di bawah air, di sekelilingnya, terdapat sesuatu yang mengubah segalanya. Kedalaman. Kebanyakan pantai Iran terlalu cetek untuk kapal tangki minyak gergasi. Kapal besar mengangkut minyak ke seluruh dunia. Karge ialah salah satu pengecualian. Oleh itu, Iran membina terminal ekspor minyak terbesar negara di sana. 10 dermaga, lebih daripada 50 tangki simpanan dengan kapasiti untuk 31 juta tong. Paip bawah laut yang menghubungkan pulau itu terus ke ladang minyak terbesar Iran, hanya beberapa kilometer ke dalam tanah besar. Pada tahun 2025, pulau ini telah menjana $53 billion dalam hasil untuk Iran, hampir 11% daripada keseluruhan KDNK negara itu. Ia datang dari sini. Jadi, apabila Michael Rubin, bekas penasihat Pentagon, memberitahu Majlis Keselamatan Negara bahawa menawan Karge adalah skakmat muktamad terhadap rejim itu, baiklah dia tidak melebih-lebihkan. Jika Iran kehilangan Karge, Iran tidak membayar tentera, kaki tangan awam atau membiayai program nuklear. Masalah ini jarang dibincang. Walaupun Amerika Syarikat mengambil alih pulau itu, Iran masih kawal aliran melalui saluran paip dari tanah besar. Menawan Karge tanpa kawal aliran minyak ibarat menguasai Pili tanpa paipnya. Percanggahan ini menjadi tumpuan perdebatan di Amerika Syarikat sekarang. Mari kita kembali ke permulaan, kerana sebelum keputusan politik, ada persoalan praktikal, siapa yang akan melakukannya. Delta Force kerap disebut dalam laporan, namun mungkin tidak bermakna jika Anda tidak tahu maksud sebenarnya. Delta Force telah ditubuhkan pada tahun 1977 oleh Kolonel Charles Beckwith, seorang veteran Amerika yang pernah menjalani latihan bersama SAS British. Dia kembali dengan obsesi pada satu idea. Amerika Syarikat perlukan unit yang mampu lakukan tugas di luar keupayaan tentera konvensional. Mereka boleh masuk ke tempat yang betul pada masa tepat tanpa dilihat dan keluar sebelum musuh sedar apa yang berlaku. Kini, Delta mempunyai kira-kira 1,000 ahli, namun hanya 250 hingga 300 ialah operator tempur. Yang lain adalah sokongan, perisikan, logistik, komunikasi, dan penerbangan sendiri.
Untuk mencapai kumpulan 250 itu, calon perlu melalui proses yang menyingkirkan lebih 90% daripada mereka yang mencuba. Ini bukan keterlaluan, itu jumlah sebenar. Proses bermula dengan beberapa minggu navigasi darat di kawasan berbukit Virginia Barat, membawa beg galas 20 kg, kurang tidur, tidak tahu matlamat, seterusnya hingga capai yang sebelumnya, setiap hari makin berat. Ujian terakhir mempunyai nama yang ringkas, iaitu berjalan jauh sejauh 64 km dengan 20 kg di belakang di kawasan yang tidak rata, melawan masa tanpa mengetahui masa yang diperlukan untuk lulus. Siapa yang berjaya menyelesaikannya akan memasuki 6 bulan latihan operasi, teknik menembak yang kebanyakan askar tidak pernah lihat. Demolisi, penyusupan bandar, pengekstrakan sasaran, operasi dalam persekitaran kimia dan nuklear. Kurang 5% setiap kumpulan yang memulakan pemilihan berjaya bertahan. Lelaki yang berjaya melepasi proses ini bukan sahaja lebih hebat dari segi fizikal, mereka juga mampu membuat keputusan yang tepat walaupun di bawah tekanan yang boleh melumpuhkan kebanyakan orang. Namun, Delta tidak pergi ke mana-mana sendirian. Ada satu unit yang hampir tidak diketahui ramai, namun sama penting dengan operator. Mereka dikenali sebagai Night Stalkers. Nama rasmi mereka ialah Regimen Penerbangan Operasi Khas. Mereka juru terbang yang mengangkut Delta dengan piawaian operasi unik di dunia. Mereka tiba di sasaran dengan margin kesilapan 30 saat, bukan 30 minit, 30 saat. Sebarang penyimpangan daripada itu dianggap sebagai kegagalan. Helikopter mereka ialah versi diubah suai secara radikal daripada model terkenal. Salah satunya terbang menggunakan radar navigasi malam, sensor inframerah dan probe pengisian bahan api di udara. Tentera memanggilnya MH-60M Black Hawk. Dalam konfigurasi serangan, ia dipanggil sebagai Direct Action Penetrator. Versi ini dilengkapi mesingan berputar, meriam 30 mm, dan hingga 16 peluru berpandu Hellfire. Satu lagi boleh membawa 33 askar atau 11 tan kargo dan bergerak lebih 600 km tanpa mendarat. Ini ialah MH-47G Chinook. Gabungan inilah yang memasuki Venezuela pada Januari 2026. Dalam operasi Absolute Resolve, Night Stalkers terbang 30 meter di atas air untuk elak radar dalam gelap sepenuhnya. Selama lebih daripada 1 jam. Operator Delta tiba di Kompleks Maduro di Fortuna, Caracas dan menangkap presiden itu. Kurang 5 minit sebelum dia tiba di bunker yang diperkukuh. Salah satu Chinook terkena tembakan musuh semasa pengekstrakan. Juru terbang Eric Slover cedera di kaki dan pinggul akibat 4 tembakan. Dia terus kawat selesaikan misi dan bawa semua orang pulang. Tiada rakyat Amerika terkorban, misi berjaya. Cuma Hart bukanlah Caracas. Sebelum kita masuk kepada rancangan itu, mari fikir sejenak. Kerajaan Amerika umum satu perkara tentang hantar askar ke Iran, tapi sumber Rumah Putih dedahkan sesuatu yang berbeza. Awak perasan percanggahan ini? Kerajaan dakwa tidak akan hantar askar ke Iran, tapi sebenarnya merancangnya. Percanggahan ini bukan kebetulan. Ini adalah pertaruhan paling berisiko oleh pentadbiran Trump. Dan untuk memahami kenapa mereka sanggup mengambil risiko ini, kita perlu faham apa yang sedang dipertaruhkan. Di Venezuela, matlamatnya adalah mengeluarkan seseorang dari bangunan di Hark. Matlamatnya adalah untuk menduduki dan mengekalkan wilayah seluas 21 km persegi, sedangkan artileri Iran berada 25 km jauhnya di tanah besar. Roket, peluru berpandu, dan drone siap menyerang bila-bila masa. Bagaimana rancangan ini dilaksanakan? Serangan Amerika pada 13 Mac telah memusnahkan lebih daripada 90 sasaran tentera di pulau itu. Pertahanan udara lumpuh, lapangan terbang musnah, pangkalan tentera laut roboh, bunker peluru berpandu diletupkan. Infrastruktur minyak telah sengaja dipelihara.
Selepas pertahanan pulau dihapuskan, rancangan penawanan akan bermula dengan sesuatu yang kelihatan seperti dari filem, tetapi ia benar-benar berlaku. Beberapa jam sebelum helikopter berlepas, pasukan kecil operator akan terjun dari pesawat. Pada ketinggian 9.000 meter, ini dipanggil lompatan halo, yang bermaksud ketinggian tinggi, bukan rendah. Mereka jatuh bebas hampir 200 km sejam dalam gelap dan suhu negatif 50 derajat Celcius. Di atas sana, mereka bernafas oksigen tulen selama setengah jam sebelum terjun untuk mengelakkan penyakit dekompresi. Mereka memakai cermin mata penglihatan malam dan GPS di pergelangan tangan. Dan mereka hanya membuka payung terjun pada ketinggian 600 meter dari tanah, terlalu lewat untuk mana-mana radar mengesan. Sebabnya mudah, pesawat itu berada di luar jangkauan sistem pertahanan. Penerjun ini cekap, hampir tidak kelihatan, mendarat senyap tanpa helikopter di kaki langit. Pengendali-pengendali ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mengesahkan kedudukan musuh yang masih ada, menandakan zon pendaratan dengan SWA inframerah, dan menghapuskan saki-baki tentangan terakhir yang boleh mengancam ketibaan helikopter. Hanya selepas itu, Night Stalkers berlepas dari Kuwait, mengambil masa 45 minit penerbangan pada altitude yang sangat rendah di atas Teluk Parsi. MH-60M dalam konfigurasi serangan terbang di hadapan, menumpaskan mana-mana kedudukan musuh yang masih memberi tindak balas. Di belakang mereka, Chinooks tiba membawa operator Delta dan Ranger dari Regimen Ranger ke-75 unit yang menyediakan kawalan keselamatan dalam setiap operasi seperti ini. Delta akan terus menuju ke sasaran yang tepat, bilik kawalan terminal, pusat komunikasi dan titik-titik strategik yang perlu ditawan. Ranger yang lengkap mengasingkan perimeter, menyekat laluan masuk dan melindungi kedudukan. Pasukan pakar bahan letupan akan menyisir terminal sejurus selepas itu. Risiko terbesar pada masa ini bukanlah tembakan musuh, tetapi menemui bahan letupan pemusnah yang mungkin telah dipasang lebih awal oleh pengawal revolusi Iran, elit tentara rejim itu, untuk memusnahkan infrastruktur. Sekiranya pulau itu jatuh sekarang, andaikan semuanya berfungsi. Pulau itu telah dikuasai, terminal masih utuh, masalah bermula sekarang. Untuk faham apa yang berlaku selepas itu, kita lihat insiden di empangan Haditha, Iraq, April 2003. 154 Ranger dan operator Delta menawan empangan itu dan diarahkan mempertahankannya selama 25 jam. Mereka akhirnya tinggal selama 5 hari. Sepanjang masa itu, mereka berdepan kekuatan setara satu division tentera Iraq. Lebih 350 peluru artileri berat 155 mm jatuh sekitar mereka dalam 36 jam. 154 lelaki menentang ribuan orang. Pada satu ketika, pasukan Ranger kehabisan peluru artileri dan terpaksa meminta sokongan udara untuk memusnahkan kedudukan musuh. Kurang 200 meter dari lokasi mereka. Dan mereka bertahan. Namun di Karg, masalah lebih besar. Daratan Iran hanya sekitar 25 km jauhnya. Dalam jangkauan mudah meriam dan roket artileri, peluru berpandu jarak dekat dan drone. Shahed yang sama yang telah terbukti sukar untuk dipintas dalam perang ini. Penganalisis tentera menganggarkan sekurang-kurangnya 5.000 askar diperlukan untuk menawan dan mempertahankan pulau itu secara berterusan. Dengan sistem pertahanan udara, radar kontra bateri, artileri sendiri, helikopter sokongan, dan logistik bekalan semula yang berterusan. Semuanya perlu dihantar dari tempat lain kerana landasan lapangan terbang musnah akibat pengeboman. Ada satu masalah lebih besar yang jarang dibincang. Lihat, kebanyakan orang menganggap bahawa tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan Karg, tetapi memusnahkannya akan menjadi satu kesilapan strategik yang besar.
Perancang Amerika sedar tentang ini. Iran telah membuktikan kemampuan pulih dari kemusnahan berulang kali pada tahun 1980-an. Mereka membaiki kerosakan, cipta laluan baru dan terus ekspor. Langkah sebenar ialah merampasnya dalam keadaan utuh, bukan hanya memotong lengan tetapi memegang pergelangan tangannya. Dengan pulau itu dikuasai Amerika, Iran hilang kawalan sumber pendapatan utama dan sukar membinanya semula. Dalam situasi ini, perancang Amerika sudah merancang langkah seterusnya walaupun Iran cuba menutup saluran pipe dari benua itu. Amerika Syarikat boleh gunakan tekanan selari untuk paksa China hentikan pembelian minyak. China beli hampir 90% keluaran KARK. Menutup injap tak selesaikan apa-apa. Bagi Iran, minyak masih tersekat. Ia adalah tekanan dari kedua-dua pihak serentak, tekanan ketenteraan di pulau itu dan tekanan diplomatik ke atas pembeli. Sejarah membuktikan apa yang terjadi apabila tekanan ini berkesan. Semasa Perang Iran-Irak, Irak telah mengebom KARK berpuluh-puluh kali antara tahun 1984 dan 1988. Pada tahun 1986, kemudahan-kemudahan itu hampir tidak beroperasi. Namun Iran tidak pernah berhenti sepenuhnya kerana masih ada pembeli. Namun kali ini keadaannya berbeza. Pada akhirnya, keputusan sama ada untuk mengambil alih KARK atau tidak akan bergantung kepada satu pertimbangan yang melangkaui mana-mana keupayaan ketenteraan. Ia adalah untuk menjawab satu soalan yang sukar. Nilai strategik untuk menekan rejim itu. Adakah itu mewajarkan risiko konflik kerana konflik lebih mudah bermula daripada berakhir? Setiap pentadbiran Amerika sejak Carter telah melihat pulau itu dan berundur, dan Trump, baiklah, mungkin menjadi yang pertama tidak berundur. Dan awak, apa pendapat awak? Perlukah Amerika Syarikat cuba menawan pulau itu atau risikonya terlalu tinggi? Komen di bawah. Jika kandungan ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku di dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin tahu dan langgan saluran ini, supaya anda tidak terlepas yang seterusnya. Jumpa lagi.